Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 1 Safar 1443 bersamaan dengan 8 September 2021, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, insya-Allah kita sambung perbincangan kita pada kali ini, iaitulah rukun solat yang kelima. Wa khamisuha ruku'un bin hina'i bihaitsu tanalu rahatahu. Untuk para pelajar yang ada kitab yang baru, warna hijau, muka surat 87, dan yang lama muka surat apa? 80. Dia kurang sikit sebab dia dekat, tulisan dia rapat. Bagi pelajar yang ada warna hijau tu, yang baru tu muka surat 87, yang lama muka surat 80. Di bawah tajuk dan kelimanya, makna rukun solat yang kelima. Para pelajar sekalian, sebelum saya masuk ke rukun solat yang kelima, pada siri yang lepas kita ada sedikit perbincangan mencari-cari muka surat tak jumpa, iaitulah tentang larangan mengangkat suara ketika selepas solat sekiranya mengganggu orang yang sedang solat. Tengok dalam di kitab yang baru kita ni, dan janganlah dari kitab yang hijau muka surat 86, dan janganlah dijaharkan bacaan orang yang sembahyang dan yang tidaknya dalam sembahyang, misalnya qari, pembaca Quran, ataupun orang lain yang bercakap yang boleh mengganggu orang yang sedang solat. Jadi kita kata perkara yang sama juga ditegur oleh Syekh Malibari rahimahullah ta'ala dalam muka surat kitab yang baru muka surat 107, kitab yang lama muka surat 99. Tuan-tuan tanda baliklah, rujuk balik kepada perbincangan kita yang lepas, sebab ialah cari dengan cepat-cepat tak jumpa muka surat dia 99 bagi cetakan lama, 107 cetakan baru, dan disunatkan zikir dan doa dengan sir, dengan perlahan. Makna zikir dengan doa selepas solat tu kena perlahan, tak boleh kuat-kuat macam amalan sebahagian kita ini guna speaker, orang lain 2, 3 sah, 5, 10 sah duk masbuk belakang dia duk press kuat-kuat di sini, maka kita mengatakan itu menyalahi sunnah zikir selepas solat. Jadi insya-Allah para pelajar sekalian, tunggu kita akan baca penuhnya dalam bila sampai di tempat dia, setelah selesai daripada bagi salam nanti insya-Allah. Cuma oleh kerana muallif sebut di sini, saya sebut untuk memudahkan kita nak rujuk kitab yang sudah ada di tangan para pelajar sekalian. Baik, sambungan kita pada kali ini di muka surat 87, perkara yang kelima, rukun solat yang kelima. Dalam bahasa Arab dikata waruku'un bin hina'i. Dan yang kelimanya, rukun solat yang kelimanya, iaitu rukuk dengan membongkok badan. Kalau kita nak rukuk, kena bongkokkan badan kita sehingga 2 tapak tangan. Rahatah dengan mana? 2 tapak tangan. Bukan dengan hujung jari, 2 tapak tangannya, apa yang selain daripada jari-jari tangan. Mana 2 tapak tangan lah, tapak ni. Kena letak di mana? Letak di atas kepala lutut. Maka tidak memadai sampai jarinya itu kepala lutut. Manakala sampai jari hujung ni kena lutut tak boleh. Nak tapak tangan. Baru dia jadi
stabil dia punya level rokok kita tu. Kepada lututnya bila ia mahu meletakkan kedua tapak tangannya di atas dua lututnya itu. Lain halnya orang yang teruzur daripada menyampaikan dua tapak tangan kepada lututnya. Manakala kita nak bongkok rapat tak boleh kerana sakit belakang atau sebagainya, seumpamanya uzur. Misalnya ia boleh menyampaikan jari-jarinya saja. Kalau boleh hujung jari kena ke lutut, alhamdulillah, itu pun sudah syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kerana sakit, maka itu tidak mengapa. Keadaan rukuk yang sedemikian itu dituntut di atasnya, maknanya kita kena belakangnya sama, tangan duduk di atas kepala lutut. Bila kejadian badan seorang itu sejahtera, maknanya sihat molek, itulah perbuatan amalan rukuk yang sekurang-kurangnya yang mengikut sunnahnya kita kena lakukan sedemikian. Itu dia panggil aqal ar-rukuk. Rukuk yang paling minima kena sampai di situ. Jadi apa lagi yang lebih pada minima itu jalan lebih kan. Dan disunatkan pada waktu rukuk itu meratakan belakang. Belakang kita kena sama. Dan tengkuk ia meratakan belakang dan tengkuk itu sehingga menjadi seperti sekeping papan. Sebagai ittiba, yakni mengikut amalan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kita bersabda, wasallu kama raaitumuni usalli. Mungkin ikut apa yang aku buat. Jadi para pelajar sekalian, ana selalu buat gurau-gurau dengan jemaah. Kita kata kalau kita nak betulkan belakang, kita kena buat palang atas rumah kita. Buat palang macam palang tol tu. Kita rokok masuk bawah tu. Kalau sama tu betul lah tu, kan? Untuk latihan lah, untuk bukan setiap solat kena bawa tiang tol. Kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah ia memegang dua lututnya. Kita kena pegang dua lututnya beserta keduanya itu tegak. Lutut kena tegak kalau mampu. Dan direnggangkan saqadas jengkal antara dua lutut tu. Jarak. Yakni direnggangkan yang kanan dari yang kirinya. Dua lutut tu kena renggang. Dengan dua tapak tangannya itu dengan keduanya terbuka. Mana tapak tangan kita ni terbuka, jangan tekan dengan penumbuk lah, buka gini. Tidak tertutup. Dan dengan jari-jarinya itu terbuka dengan cara sederhana, bukan terlalu rapat dan bukan terlalu luas. Terlalu luas terbuka gini jari. Allah, ini biasa. Alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, untuk maklumat, kita ni ada problem susunan muka surat. Tuan-tuan yang ada kitab lama ni, muka surat 87, terus pergi ke 89. Pergi ke muka surat 89, baris yang kedua, dan disunatkan ia membaca. Ia membaca, baca apa tu? Ia membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tengok yang lama muka surat apa? Selepas daripada terlalu luas renggangnya tu, kita pergi kepada dan disunatkan ia membaca subhana rabbiyal azim. Hati kitab. Mana kita tengok? Jumpakah para jemaah? Saya tak pasti ni. Sebab orang tak ada depan kita. Yang pentingnya berlaku silap teknikal. Satu muka surat kena lompat. Dan kita akan balik semula ke sini. Akan balik semula ke muka surat ini. Baris berapa? Baik. Daripada muka surat 80 tadi, 80. Dari muka surat 80 pergi ke muka surat 82, baris yang pertama,
kita akan jumpa dan disunatkan membaca. Letak anak panah dari sini terus ke sana. Sebab kita ni ada masalah. Nantilah anda maklumkan kepada penerbit dia. Mudah-mudahan mereka akan betulkan dalam cetakan yang akan datang, insya-Allah. Baik. Bagi orang rukuk, tuan-tuan tengok, bagi orang rukuk dan disunatkan ia membaca Subhana Rabbiyal Azim. Itu dalam riwayat yang sahihnya, Subhana Rabbiyal Azim. Ada juga tambahan wa bihamdih. Yang biasa kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Jadi insya-Allah lah sebagian ulama hadis mengatakan tambahan wa bihamdih itu boleh diterima. Ada Abu Daud yang meriwayatkannya, kata aku bimbang, takut tidak tambahan itu tidak sabit. Allahu alam, tapi bolehlah insya-Allah ada ulama yang menerimanya. Baik, Subhana Rabbiyal Azim ataupun Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 3 kali. Maknanya Maha suci Tuhanku yang Maha agung. Kita puji Allah Azza wa Jalla. Dan dengan pujian terhadapnya, kalau kita tambah wa bihamdi, kita tambah lagi dan dengan pujian terhadapnya. Sebagai ittiba, Tuan Syekh kita ni dia ringkasnya. Kalau dia nak apa-apa dia kata sebagai ittiba, yakni mengikut apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan riwayat yang sahih, dia berhenti setakat Subhan Rabbiyal Azim, tapi tambahan wa bihamdi itu ada perbincangan ulama hadis. Jadi ada yang mengatakan tidak menjadi masalah untuk kita baca. Baik. Dan sekurang-kurang tasbih di dalam rukuk itu, dalam rukuk dan sujud itu sekali. Paling kurang kita kata Subhana Rabbiyal Azim. Waktu sujud Subhana Rabbiyal A'la, cukuplah sekali. Ini ada jemaah tanya ni, dia kata kalau kita nak solat sunat kita baca sekali je tasbih cukup? Cukup. Tapi 3 kali afdal dan sempurna. Ini kalau kita taklah kelang kabut sangat, waktu pun masih ada, kenapa kita nak ambil yang satu, ambil yang 3? Kita bab dunia ni macam kejar sangat. Akhirat tu tak apalah, satu pun kira cukup je lah. Kita ambil yang terbaik. Sekali memadai. Dari sudut hukumnya sekali cukup, tapi kita nak berapa kali? 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, ada tambahan wa bihamdih. Baiklah. Dan walaupun dengan mengucap misalnya kalimat subhanallah, daripada kita kata Subhana Rabbiyal Azim, kita begitu ke subhanallah, itu pun dikira memadai. Dan yang sebaik-baiknya ialah yang afdalnya 3 kali dan sebanyak-banyaknya sampai 11 kali. Dalam kitab ni kata paling banyak kita boleh kata 11 kali. Baik. Dan disunatkan bagi orang yang sembahyang itu menambah. Mana kalau kita boleh tambah lagi bacaan, contohnya kita solat seorang ke, ataupun kita dah ittifaq dengan makmum bahawa kita nak baca doa yang panjang dalam rukuk, nak baca doa yang panjang dalam sujud, setuju? Setuju. Boleh. Apa lagi kita tambah? Tengok dalam kitab, tuan-tuan. Letak baris lah. Kitab ni tak nak baris. Patut dia letak baris. Cetakan baru ni patutnya dibariskan. Barulah lebih baik daripada menyenangkan para jemaah nak baca kan. Letak baris, baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Panjang pula. Khasha'a laka sam'i, satu-satu ambil. Wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami. Wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ataupun berhenti setakat tu je dulu. Wa mastaqallat bihi qadami. Sebab setakat qadami, hadis itu riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim setakat itu
Untuk para pelajar yang ada kitab ni, perisai Muslim, tuan-tuan boleh tengok di muka surat 48 yang ni, yang naskah ni, biru ni. 48 bagi jemaah yang baca dengan handphone, dengan handphone, tulis doa ketika rukuk. RUKU, doa ketika rukuk. Dia keluar lalu dalam handphone kita ni. Masya Allah, aplikasi My Perisai itu menarik dan menyenangkan para jemaah. Kita kata jazahullahu khairah kepada orang yang membangunkannya, menyediakannya. Baik, tuan-tuan juga, barakallahu fikum kalau kita boleh beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Alhamdulillah. Tengok terjemahan dia. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hamba, ni bahasa terjemah orang lama dah. Saya hamba rukuk kepadamu. Wa bika amantu, hamba beriman kepadamu. Walaka aslamtu, hamba tunduk kepadamu. Khasha'alaka sam'i, dan khusyuklah bagimu ya Allah pendengaranku. Wa basari, pemandanganku. Wa mukhi, otakku. Wa azmi, tulang-tulangku. Wa asabi, orakku. Wa sya'ri, rambutku. Wa mastaqallat bihi qadami, dan semua apa yang dibawa oleh kakiku. Mana seluruh tubuh kita ni khasya'a, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Menarik kan para pelajar sekalian, ambil doa ni. Jadi kalau kita kata tak ada baris, dalam perisai ni sudah dibariskan, alhamdulillah. Hadis ni tandalah bagi pelajar yang tak ada, yang ada kitab boleh tanda. Hadis ni 40 ni diriwayat oleh Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Alhamdulillah. Dan kata Tuan Syekh, boleh baca ke? Kena ulang sekali lagi. Baik. Ulang sekali lagi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqalat bihi qadami. Setakat itu yang ada riwayat hadis. Tuan dalam kitab dia tambah lagi lillahi rabbil alamin. Itu tambahan, cuma kita ambil setakat yang ada tu. Setakat riwayat hadis yang ada, kita kata alhamdulillah. Baik. Dan disunatkan baca dalam rukuk dan sujud juga. Kalau kita boleh baca lagi, kita tambah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Tak apalah tuan-tuan, kalau tak ada baris dalam kitab ni pun, dalam perisai Muslim ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maha suci Tuhanku ya Allah, dan dengan segala puji bagimu, ampunkanlah hamba-Mu ni ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Dan kalau kita tambah dua ibu bapa kita pun tidak menjadi masalah, lagi baik kita kata Allahumma, tengok kita, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli wali walidayya. Letak tambah Allahumma ghafirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosaku dan dua ibu bapa. Allahu akbar. Sayangnya kita kepada ayah kita, mak kita yang sudah meninggal. Mereka bukan mengharapkan kita pergi tabur bunga di atas kubur mereka, yang mereka harapkan kita doakan untuk mereka. Hari-hari, pagi, petang, siang, malam, setiap kali kita rukuk, setiap kali kita sujud, kan, dalam solat sunat kita khasnya subhanakallah wa Allahumma ghafirli. Bahagia tuan-tuan, bahagia puan-puan. Inilah ciri-ciri anak yang soleh, ibu bapa dalam kubur menerima doa daripada anak-anak yang baik, yang akan mengangkat darjat mereka di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, kita pergi lagi kepada terjemahan belum lagi. Maha suci, dah terjemah dah. Baik, kalau ia hendak membataskan kepada tasbih sahaja atau zikir sahaja, maka tasbih sahaja adalah terlebih afdal. Mana kita kata subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, kena kekalkan yang tu dulu. Dan ia membaca tasbih 3 kali besertanya, kemudian dengan doa Allahumma laka raka'tu. Maknanya kaedah beramal, tuan-tuan para pelajar, tanda kaedah beramal
iaitu kita kena kekalkan zikir asal dia. Waktu rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, baru kita tambah dengan doa lain. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, baru kita tambah dengan doa lain. Itu kita kekal yang asal itu. Dan adalah lebih afdal daripada menambah tasbih sampai 11 kali. Maknanya Tuan Syekh ni kata kita campur di antara subhana rabbiyal azim 3 kali, kemudian kita campur tambah dengan doa-doa yang maksur, lebih afdal daripada kita ulang-ulang yang sampai 11 kali. Sebab banyak makna yang kita dapat daripada doa-doa yang kita baca itu. Alhamdulillah. Baik. Tengok kitab. Dan dimakruhkan rukuk kurang daripada had rukuk. Mana had rukuk kita begini 90 darjah, kita kurang sikit atas gitu. Dan juga makruh keterlaluan dalam menundukkan kepala dalam rukuk itu sampai melebihi paras belakang. Dia gini ya kaedah. Bagi manusia biasa yang tangan dia normal, kalau tapak tangan duduk atas lutut, insya-Allah sama belakang. Tapi kalau tangan dia pegang di betis, dia akan bertungging ni. Orang kata nunginyo jadi paling. Ataupun tangan dia di paha, dia akan terangkat gitu. Macam baung apa ni pancing. Tak boleh. Kita nak sama 90 darjah, 90 degree dia punya tunduk. Dan disunatkan bagi orang lelaki merenggangkan siku daripada lambungnya. Lambung tu rusuk, buka sikit. Dan merenggangkan perutnya daripada pahanya di dalam sujud. Dan disunatkan bagi yang lain daripada laki-laki, yakni wanita dan khunsa. Khunsa ni orang ada 2 alat. Bukan pondan tu bapak jantan tu, 1 je alat. Yang khunsa ni yang ada 2 alat betul. 2 alat dia. 2 alat yang ori lah, yang asli. Menghimpunkan keduanya satu kepada yang lainnya, yakni menghimpunkan siku kepada lambung dan perut kepada pahanya. Kita dah bincangkan tajuk ini dulu, bahawa hadis yang membezakan itu, kata Baihaqi, hadis itu lemah, tidak sahih. Baik, tamaklah kita dari sudut rokok. Tambihun, satu peringatan. Bagaimana cara kita nak turun rokok tu? Ini cara rokok. Dan di dalam tunduk kepada rokok itu, waktu kita nak turun rokok itu wajib tidak ia qasad, tidak dia niat yang lain daripada rukuk. Jangan niat aku nak turun tengok barang. Nak tengok anak kunci kat mana, tengok handphone jatuh di mana. Tak, kita niat memang kita turun kerana rokok. Kalaulah ia turun untuk sujud tilawah, maka bila sampai kepada had rokok, ia menjadikan rokok itu berhenti setakat tu. Tak, sebab kita niat turun tadi untuk sujud tilawah. Maka jangan kita sampai dekat sempadan rokok, kita pun break kat situ. Jangan. Ini dia panggil break tengah jalan. Tak jadi. Kira jadi setakat rokok setakat itu, tidak jadi sujud tilawah, itu tidak memadai. Itu tidak memadai. Bahkan dalam hal demikian itu, hendaklah ia bangun tegak kembali, lepas itu rokok pula. Maknanya kalau kita niat, salah niat, kita kena betulkan balik, niat rokok balik. Dia punya, sebab SOP niat tadi tak cukup. Seperti hukum yang berlaku daripada i'tidal dan sujud dan duduk di antara 2 sujud, yakni hendaklah ia tidak berniat perkara lain. Bagi i'tidal, jangan pula kita tengah rokok tiba-tiba terkejut, bangun. Pakai jadilah i'tidal lah. Sebab awak bangun tadi kerana terkejut, bukan bangun kerana i'tidal. Itu dia punya maksud dia lah. Dan duduk antara 2 sujud, yakni hendaklah ia tidak berniat perkara lain lagi bagi i'tidal sujud dan duduk antara 2 sujud itu. Kalau tidak sedemikian, maka tidak menjadi perkara yang dilakukan itu. Tak jadi sujud, tak jadi i'tidal,
tak jadi rokok sebab dia turun kerana lain tadi. Jadi para pelajar sekalian, tamaklah kita perbincangan tentang rukuk. Sekarang ini kita nak berpindah kepada rukun solat yang seterusnya, dia panggil i'tidal. Tuan-tuan, bagi kitab yang apa ni, yang hijau ni, muka surat 88. Undur balik 88, cari dan yang keenamnya. Rukun solat yang keenamnya, dan yang keenamnya wasadisuha i'tidalun walau fi naflin 'alal mu'tamad. Dan yang keenamnya i'tidal. Apa makna i'tidal? I'tidal makna bangkit daripada rukuk, berdiri tegak. Berdiri tegak semula sebelum turun kepada sujud. Itu dia panggil i'tidal. I'tidal maknanya betul belakang, berdiri balik. Asalnya kita dah berdiri. Asalnya kita sudah berdiri kan. Tapi kita pergi rukuk, kemudian kita i'tidal mana balik semula kepada berdiri. Itu maksud i'tidal. Hukum i'tidal adalah wajib. Ada wajib. Walaupun dalam sembahyang sunat mengikut pendapat yang mu'tamad. Tuan Syekh kata pendapat yang mu'tamad, i'tidal adalah wajib. Kenapa dicakap macam tu? Kerana ada qaul yang tidak mu'tamad, mana pandangan yang lemah, yang mengatakan bahawa tidak wajib i'tidal dan duduk antara dua sujud dalam sembahyang sunat. Ada qaul, tapi qaul itu lemah. Sebab yang sahihnya i'tidal dan duduk antara dua sujud itu tetap sabit walaupun dalam salat sunat, kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni selalu, Tuan Syekh kata ittiba' untuk para pelajar maknanya mengikut Nabi. Ittiba' mengikut Nabi. Kenapa mengikut Nabi? Sebab Nabi telah mengeluarkan arahan selepas Nabi salat, Nabi kata wasallu kama raaitumuni usalli. Baik. Dan i'tidal ini menjadi tahqiq dengan kembali semula berdiri selepas rukuk. Bagi mulanya iaitu kembali kepada keadaan badan sebelum turun rukuk, baik berdiri atau duduk, yakni i'tidal bagi sembahyang yang berdiri dan i'tidal bagi orang sembahyang cara duduk. Sekurang-kurangnya kalau orang solat sambil duduk, bila dia rukuk tu dia betul belakang tu maknanya i'tidal. I'tadala maknanya betul balik belakang. Itu makna i'tidal. Baik. Kita tahu i'tidal itu satu amalan yang mesti dilakukan. Wajib dia kata. Kalau seorang itu syak, dengar tanda sikit dia punya tajuk baru ni. Kalau seorang itu syak, adakah dia menyempurnakannya atau tidak? Misalnya ia syak selepas sujud, sudah sujud. Adakah ia sudah tumakninah dalam i'tidal ataupun tidak? Masya Allah, dah sujud turun dah, dia mikir dia tumakninah ke tidak? Maka wajib ia kembali i'tidal dahulu, lepas itu turun kepada sujud kembali. Bangun semula berdiri tegak, diam, baru turun balik. Maka hendaklah ia kembali kepada i'tidal itu dengan segera. Dan itu wajib kalau ianya bukan seorang makmum. Kalau dia tidak makmum. Tapi kalau dia makmum, lain pula hukum. Dia tak boleh bangun, langgar imam. Imam duduk sujud, kita perak bangun. Kenapa saya syok? La, ya akhi. Kamu telah langgar SOP makmum. Tak boleh. Kalau tidak, batal sembahyangnya kalau makmum ada hukumnya tersendiri itu. Baik, andainya makmum ni syok sungguh-sungguh dia ni. Dan makmum hendaklah ia sembahyang serakaat lagi selepas daripada salam imamnya. Sepatutnya kita solat bersama imam, tak timbullah syak tadi. Sebab apa nak timbul syak? Sebab kita solat ramai-ramai. Ini di antara kata ulama pentingnya solatul jamaah. Solat berjamaah dia tak jadi
tak jadi apa ni, dia tak jadi macam ni sebab kita ramai. Takkanlah semua orang lara macam kita belaka kan. Tapi kalau apa boleh buat, kalau bab rakaat anak kata memang jadi. Ramai banyak kes-kes insiden yang berlaku, ahli jemaah tak confident imam ni lebih rakaat ke kurang rakaat. Bila dia confident di kedai kopi lepas solat, aku rasa lah imam tadi solat 5 rakaat lah. Ya ke? Oh, aku tak tahu apa. Patutnya kalaulah kita rasa, masa itulah kita tegur subhanallah. Tapi dia tak confident juga. Dia confident dia kedai kopi nanti dia lepas solat. Mana boleh macam tu? Ini realiti yang berlaku dalam dunia hilang khusyuk sekarang ini. Kata di para ulama, punca kita hilang khusyuk kenapa? Sebab hati kita tidak bersih. Ya Rabbi, patut kita menangis tiap hari, tiap malam di atas kerasnya hati kita. Kenapa keras hati? Sebab banyak sangat benda-benda yang meragukan masuk dalam kepala kita ni. Sama ada makanan kita, perbuatan kita, perkataan kita, semuanya memberi gangguan kepada khusyuknya solat kita. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baik. Kita balik kepada bacaan dalam i'tidal. Dan disunatkan ia membaca ketika bangun dari rukuknya, Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Yakni Allah mendengar siapa yang memujinya, iaitu Allah menerima pujian terhadapnya dari hambanya itu. Dan disunatkan membaca dengan jahar bagi imam dan mubaligh. Mubaligh ni pembantu imam. Kita dah bincang dalam siri lepas. Kalau masjid luas, tak ada alat mikrofon macam kita ni, ataupun kita punya PA system jam tengah solat, maka orang yang duduk belakang sekali dekat dengan pintu wanita tu, dia jadi mubaligh. Bila imam kata Sami'allahu liman hamidah, dia belakang Sami'allahu liman hamidah. Ini mazhab Syafi'i, Sami'allahu belakang. Kalau di Mekah tak, imam Sami'allahu liman hamidah, mubaligh Rabbana lakal hamd. Tak apalah, khilaf tu masalah khilaf lah. Tempat kita dia ulang balik Sami'allahu liman hamidah. Kalau nak kira yang betulnya, yang tu baru betul. Imam kata Sami'allahu liman hamidah, Allah Ta'ala dengar siapa muji dia, kita lantas kita jawab Rabbana lakal hamd, ataupun Rabbana walakal hamd, ya Allah bagimu segala pujian. Bagimu segala pujian. Sebab apa kita puji Allah? Sebab Allah yang terpuji. Allah yang terpuji. Sebab ianya adalah termasuk zikir berpindah rukun. Biasanya kita dalam solat ni zikir berpindah rukun, Allah Akbar, kecuali dalam i'tidal dia tukar kepada Sami'allahu liman hamidah. Dan disunatkan ia baca selepas tegak berdiri bagi i'tidalnya. Tanda tuan-tuan ni dalam kitab kita ni Perisai Muslim ada bacaan ni, Rabbana lakal hamd. Baca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu baris yang pertama, mil'a. Saya baca untuk baris yang kedua. Tu tanda. Rabbana lakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kata di muhakkik, hadis ni dalam Muslim. Jadi dia boleh baca dua, mil'a, mil'u. Kenapa? Kita tengok nanti. Kita terjemah dulu bacaan kita. Ya Allah, bagimu pujian sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang engkau kendaki dari sesuatu selepasnya, iaitu selepas daripada langit dan bumi, seperti arah dan kursi. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita puji Allah sebesar-besar, seluah-luahnya,
Jadi dalam kalimah mil'a, mil'u boleh baca dua. Tuan-tuan tanda lah, nanti tengok dalam kitab ni baca mil'u. Dia ni baca mil'a, apa pula ni? Marah-marah pula kita. Macam zikir munajat, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh baca dua. Hayyu, hayya. Ni anda tengok setengah ustaz ni apa yang bergelok mulut-mulut. Huwal hayyul qayyum. Siapa dia baca hayyu salah. La ya akhi. Ulama bahasa, ulama hadis kata boleh baca dua, kita pergi menyalahkan orang. Kenapa? Ini bahaya kita. Baik, dalam hadis ni tuan Syekh kita jazahullahu khaira wa rahimahullah, Syekh Malibari, dia hurai selalu. Dia kata kita boleh baca dua, mil'u birraf'i, baca bagi depan, mil'u sifat. Wa bin nasbi halun. Jadi kita boleh baca dua. Maknanya harus baca dua tu. Mil as-samawati wa mil us-samawati. Jadi semua tiga tempat ditukar. Mil'u tiga kali, dia boleh tukar dua bacaan. Mil'u, mil'a. Alhamdulillah. Tuan-tuan tanda letak baris dua-dua selalu situ supaya kita tidak keliru dan tidak menyusahkan mana-mana pihak yang membantahnya. Alhamdulillah. Yang kata, saya tengok dalam perisah Muslim ni. Kenapa perisah Muslim ni baris atas? Atas ke depan tengok. Dalam perisah Muslim dia ambil satu baris, mil'a. Mil'a sama. Maknanya kita kena tulis selalu. Mil'u pun boleh baca juga. Mil'u pun boleh baca juga. Kita kata alhamdulillah. Dalam bacaan kita ni ada taujih al-qiraah, itu memberi keluasan kepada kita untuk baca. Baik para pelajar sekalian, kalimah mil'ah dibaca dengan baris hadapan sebagai sifat, dan boleh juga dibaca baris atas mil'ah sebagai hal. Orang ngaji nahwu dia jumpalah. Hal keadaannya penuh dengan mentakdirkan hal keadaan pujian itu sebagai jisim, sebagai benda, maknanya penuh dengan pujian-pujian itu. Wallahu a'lam. Baik, sekali lagi kitab kita ni kita potong track. Tuan-tuan pergi ke muka surat yang berikutnya, bagi kitab yang warna hijau ni, muka surat 90, dan disunatkan. Tengok tu. Dan disunatkan bagi orang sembahyang itu. Tulis pada. Dan disunatkan, tak habis lagi tu bacaan kita tadi tu. Kenapa dalam kitab kita ni berhenti setakat mil aisyah min ba'du? Tengok dalam kitab Arab dia ada tambahan lagi. Allahu Akbar. Muka surat ni memang ada masalah untuk pihak penerbit. Saya harap rujuk baliklah kan. Baiklah. Kita tengok di sini. Tengok dalam kitab kita ni ada penjelasan. Dan disunatkan bagi orang yang sembahyang itu, yakni sembahyang seorang diri, dan imam ataupun imam, tetapi bagi jemaah yang terhad, yang rela ia memanjangkan bacaannya, dipanggil jamaah mahsurin. Mana jemaah kita ni jemaah pelajar, dia boleh faham bacaan kita ni, maka kita elok kita tambah lagi bacaan lepas ini. Apa kita baca? Tuan-tuan tengok. Ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Tulis, hadis itu riwayat Imam Muslim. Hadis sahih, dalam perisai Muslim pun ada. Maksudnya, wahai Tuhan, ahli yang paling berhak bagi pujian dan keagungan, dan yang paling benar apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Walhal kami semua adalah hamba-Mu, ya Allah, iaitulah tidak ada penyekat bagi apa yang Tuhan anugerahkan, dan tidak ada siapa yang boleh memberi apa yang Allah halang, dan tidak berguna keagungan yang dimiliki oleh manusia di sisi Tuhan Allah, Tuhan-Mu, yakni yang memberi manfaat pada seorang itu ialah keredaan Tuhan kepadanya,
bukan kebesaran nisbah kepada keturunan, kekayaan dan sebagainya. Mana kekayaan kita ni tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kita nilainya apabila Allah Ta'ala redha kepada kita. Alhamdulillah. Jadi doa ni banyak tempat lah kita boleh baca kan. Bagi Tuan Syekh kita cadangkan kalau kita solat seorang ataupun kita solat dengan jemaah yang bersedia untuk baca panjang, maka dibaca. Kalau tidak, kekalkanlah dengan subhana, kita baca pendek tadi, baca Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, ataupun kita tambah lagi yang sedikit tadi, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ard wa mil ama mil as-samawati wa mil ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahli sanad tu berhenti setakat tu dulu. Kalau kita seorang ataupun orang setuju baca panjang, baru kita sambung. Jadi alhamdulillah, ini di antara dia panggil fiqhul imamah. Fiqhu al-imamah. Fiqhul imamah. Mana kita berhenti setakat tu. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan tentang rukuk dan sujud. InsyaAllah di dalam, bukan rukuk dan i'tidal. Tamat punya kita di antara rukuk dan i'tidal. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Sewaktu kita i'tidal, ada satu bacaan lain lagi. Nama dia bacaan kunut. Kunut ni bila? Waktu subuh, waktu witir, separuh akhir Ramadan, dan waktu nawazil. InsyaAllah kita akan bincang bacaan kunut ini dalam siri akan datang. InsyaAllah ana akan cuba tambah lagi perbahasan ulama tentang hukum baca kunut ni. Kenapa pergi Mekah orang tak baca? Sampai ada imam, ada ketua syekh jemaah ni larang jemaah jangan pergi solat subuh di Masjid Haram sebab imam tak baca kunut. InsyaAllah kita bincang dalam siri yang akan datang. Biar lumak, kata orang, biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.